Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Keadaan landscape politik negara Malaysia hari ini memperlihatkan bagaimana selepas pelucutan keahlian secara automatik Tun Dr. Mahathir dan kem Tun Dr. Mahathir daripada Parti Bersatu Malaysia telah mengukuhkan legasi percaturan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Selepas 24 jam, wayang perang psikologi politik membuat ambush ke ibu pejabat Parti Bersatu Malaysia Kelmarin. Setelah Tun Dr. Mahathir membuat perang psikologi politik amuk dan juga boleh dikira menceroboh ibu pejabat parti politik orang lain, Tun Dr. Mahathir terus gagal untuk mendapat sokongan 2/3 majoriti daripada ahli-ahli parlimen di seluruh Malaysia untuk mengangkat diri beliau sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Spekulasi-spekulasi dan retorik-retorik politik yang bermain sepanjang minggu lalu ada menyatakan bahawa Parti Gabungan Sarawak telah menyokong Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Akan tetapi, kenyataan terkini daripada pemimpin-pemimpin gabungan Parti Sarawak telah menyatakan bahawa adalah kerja gila untuk gabungan Parti Sarawak menyokong Tun Dr. Mahathir kerana mereka kekal menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana tindakan politik yang cukup strategik oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melucutkan keahlian Tun Dr. Mahathir sebagai ahli bersatu dan pengerusi bersatu secara automatik telah menyebabkan percaturan politik di pihak Tun Dr. Mahathir terus gagal dan semakin gagal. Kenyataan daripada beberapa orang pemimpin-pemimpin Bersatu Malaysia yang mana gosip-gosip politik liar daripada mahacai-mahacai Pakatan Harapan dan mahacai-mahacai Tun Dr. Mahathir, mereka membuat spekulasi bahawa akan ada ramai menteri dan timbalan menteri Parti Bersatu Malaysia meletakkan jawatan dan tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. YB Rina, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di era kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya telah menegaskan bahawa dia dan pemimpin-pemimpin bersatu yang lain tidak ada meletakkan jawatan dan tidak akan menarik balik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa? Kerana Tun Dr. Mahathir sudah tidak lagi menjadi pengerusi Parti Bersatu seperti apa yang didakwa oleh Tun Dr. Mahathir. Apabila Tun Dr. Mahathir melanggar klausa perundangan dan perlembagaan Parti Bersatu bermula 18 Mei 2020, tindakan Tun Dr. Mahathir duduk di barisan pembangkang itu telah membawa kepada masalah yang tidak pernah berakhir kepada legasi politik Tun Dr. Mahathir. Maka disebabkan kebodohan dan kesilapan percaturan politik Tun Dr. Mahathir membuat perang psikologi dalam persidangan parlimen lalu, maka Tun Dr. Mahathir secara automatik tidak lagi menjadi pengerusi Parti Bersatu dan digugurkan keahliannya secara automatik sebagai ahli Parti Bersatu. Jika Tun Dr. Mahathir masih mahu menjadi pengerusi Parti Bersatu, dia perlu mengikut undang-undang dan perlembagaan partinya sendiri, iaitu tidak boleh melawan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan Tun Dr. Mahathir perlu akur untuk menyokong kerajaan baharu di Putrajaya. Tetapi tindakan Tun Dr. Mahathir ini sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya kira bukan sahaja Tun Dr. Mahathir yang gagal menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia hari ini. Kerana ada ramai mahacai-mahacai totok Pakatan Harapan
yang mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk Pakatan Harapan kembali berkuasa di Putrajaya, walaupun mereka tahu perkara itu sangat mustahil. Apabila gabungan Parti Sarawak di era legasi Abdul Taib Mahmud menjadi TYT Sarawak, memang strategi dan pengoperasian Pakatan Politik Abdul Taib Mahmud itu sangat dinamik, dan Abdul Taib Mahmud akan memikirkan kepentingan legasi politiknya bersama gabungan Parti Sarawak. Abdul Taib Mahmud, Abang Johari dan pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan gabungan Parti Sarawak tidak akan sama sekali berpihak kepada Tun Dr. Mahathir yang sudah tidak mempunyai parti politik, Tun Dr. Mahathir yang menjadi pelarian politik, Tun Dr. Mahathir yang tidak mendapat tawaran daripada mana-mana parti politik hari ini. Jika anda semua perasan, setelah keahlian Tun Dr. Mahathir, Mukhris Mahathir, Syed Saddiq, Dr. Mazli Malik dan beberapa orang pemimpin utama di dalam kem Tun Dr. Mahathir yang digugurkan keahlian mereka sebagai ahli Bersatu Malaysia, Parti PKR, Parti DAP, Parti Amanah dan parti-parti politik lain di dalam negara Malaysia tidak mempelawa masuk Tun Dr. Mahathir dan kem Tun Dr. Mahathir untuk masuk ke dalam parti politik lain. Kenapa? Kerana semua parti politik, tidak kira di pihak Kerajaan Perikatan Nasional ataupun di pihak pembangkang Pakatan Harapan, mereka melihat bahawa aura dan karismatik Tun Dr. Mahathir sebagai pencatur politik utama dalam negara Malaysia semakin terhakis, semakin kurang pengaruhnya, dan taring Tun Dr. Mahathir dalam percaturan politik negara Malaysia boleh diibaratkan seperti seekor ular kobra yang tidak berbisa, seperti seekor harimau tua nyanyuk yang sudah tidak ada gigi untuk menggigit. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jika kita amati secara objektif dan rasional, kenapa tidak ada pelawaan daripada parti-parti politik seperti PKR, DAP dan Amanah untuk mempelawa masuk Tun Dr. Mahathir, Mukhris Mahathir, Syed Saddiq, Dr. Mazli Malik untuk masuk ke dalam parti-parti politik lain? Kerana kumpulan ini dilihat sebagai kumpulan politik yang paling opportunis. Kumpulan politik yang melanggar janji-janji Pakatan Politik sebelum ini. Kerana kumpulan politik Tun Dr. Mahathir itu dilihat sebagai kumpulan politik yang tidak boleh dipercayai. Dan ini adalah perkara yang perlu dibayar oleh Tun Dr. Mahathir kerana melanggar pelbagai perjanjian Pakatan Politik di dalam Pakatan Harapan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, parti-parti politik lain tidak mahu terperangkap dengan wayang percaturan politik Tun Dr. Mahathir dan pengikut-pengikutnya, yang mana Tun Dr. Mahathir akan mempergunakan sesiapa sahaja untuk memastikan Mukhris Mahathir, Dr. Mazli Malik, Syed Saddiq dan pengikut-pengikutnya dalam kem Tun Dr. Mahathir itu akan meneruskan legasi politik Tun Dr. Mahathir dalam politik negara Malaysia. Tetapi parti politik lain di dalam negara Malaysia tidak sebodoh apa yang disangka oleh Tun Dr. Mahathir. Sebab itu kenapa parti Tun Dr. Mahathir sendiri pun membuang Tun Dr. Mahathir dengan satu perkara menunjukkan bahawa Tun Dr. Mahathir sudah tidak ada harga. There is no price tag untuk political career Tun Dr. Mahathir serta geng-geng Tun Dr. Mahathir. Apabila value politik Tun Dr. Mahathir itu diparas negatif tuan-tuan dan puan-puan, maka ini telah membawa kepada kegagalan Pakatan Harapan warisan APCO untuk bersama-sama dengan kem Tun Dr. Mahathir membentuk kerajaan baru di Putrajaya. Maka teori yang menyatakan bahawa Pakatan Harapan akan kembali di Putrajaya dalam tempoh terdekat ini adalah satu harapan kosong, satu janji-janji kosong, satu propaganda-propaganda politik kosong, satu retorik-retorik politik yang sama seperti manifesto PRU14 Pakatan Harapan. Dia janji langit, dia janji bulan, bintang dan syurga
kepada rakyat Malaysia, tetapi akhirnya manifesto itu sengaja tidak dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah, oleh Lim Kit Siang, Mat Sabu dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Begitu juga dengan agenda retorik politik Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba memberi imajinasi politik, kononnya mereka akan kembali ke Putrajaya dalam tempoh terdekat. Perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, seperti apa yang saya ramalkan selepas perlantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu, memang tidak akan ada lagi Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Kerana perpecahan di dalam Pakatan Harapan ini, seni pakatan politik mereka yang saling tikam belakang antara satu sama lain dan saling tidak mempercayai antara satu sama lain, telah membawa kepada perpecahan yang amat dahsyat yang menggagalkan Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, yang menggagalkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia juga, yang menggagalkan Pakatan Harapan, Warisan dan APCO serta kem Tun Dr. Mahathir untuk kembali berkuasa di Putrajaya. Maka sebagai kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyatakan bahawa Tun Dr. Mahathir bukan lagi pengerusi Parti Bersatu Malaysia, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pemangku kepada jawatan pengerusi Parti Bersatu Malaysia setelah keahlian Tun Dr. Mahathir sebagai ahli bersatu telah digugurkan secara automatik kerana Tun Dr. Mahathir sendiri melanggar undang-undang dan perlembagaan partinya sendiri. Kalau Tun Dr. Mahathir mahu menjadi ahli bersatu, sepatutnya Tun Dr. Mahathir tidak boleh melawan parti politiknya sendiri yang telah dilantik sebagai kerajaan baharu di Putrajaya dan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Paling penting, saya ingin ingatkan bahawa Gabungan Parti Sarawak telah menegaskan bahawa Abang Johari, Abdul Taib Mahmud dan ahli-ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak kekal menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam masa yang sama, kita memang sedia maklum Gabungan Parti Sarawak tidak menyokong Tun Dr. Mahathir kerana Tun Dr. Mahathir bergabung dengan Parti DAP, dengan Parti PKR dan Parti Amanah dalam percaturan politik ini, dan itu adalah rules yang mana dons yang tidak boleh dilanggar oleh Abdul Taib Mahmud, oleh Abang Johari dan ahli-ahli parlimen di dalam Gabungan Parti Sarawak. YB Rina dan pemimpin-pemimpin bersatu di dalam kem Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebelum ini pemimpin yang pro kepada Tun Dr. Mahathir kekal menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, dan spekulasi tentang pemimpin bersatu meletakkan jawatan sebagai Menteri dan Timbalan Menteri adalah satu spekulasi politik yang tidak menjadi. Maka saya kira wayang psikologi politik Tun Dr. Mahathir menceroboh bangunan Ibu Pejabat Parti Bersatu Malaysia kemarin gagal untuk mengambil alih semula Parti Bersatu Malaysia. Dan saya ingin tegaskan, Tun Dr. Mahathir, Mukhris Mahathir, Dr. Mazni Malik, Sheikh Sadiq dan beberapa orang pemimpin di dalam kem Tun Dr. Mahathir yang sudah dibuang daripada Parti Bersatu Malaysia, mereka ini tidak mendapat apa-apa tawaran keahlian daripada mana-mana parti politik. Dan mereka powerless, mereka tidak ada kuasa apabila mereka secara automatik menjadi ahli parlimen bebas yang tidak mempunyai parti politik. Dan saya mencadangkan Tun Dr. Mahathir bolehlah membentuk parti politik baru yang dinamakan, saya cadangkan, Parti Nyanyuk Bersatu Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir yang sudah menjadi pelarian politik, yang sudah tidak mempunyai parti politik. Semua parti politik tidak mahukan Tun Dr. Mahathir. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu yang sebelum ini menyokong Tun Dr. Mahathir pun tidak mahu Tun Dr. Mahathir berada dalam Parti Bersatu kerana era legasi politik Tun Dr. Mahathir betul-betul game over dan checkmate kerana kebodohan Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan
sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia, walaupun yang di-Pertuan Agong menasihatkan jangan letak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, mahacai-mahacai politik Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kerana saya adalah punca utama kepada tumbangnya Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siam Mat Sabu, Pakatan Harapan, Warisan dan APKO di Putrajaya. Jika Tun Dr. Mahathir tidak menangkap saya 1 tahun yang lalu secara diktator, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siam Mat Sabu dan Pakatan Harapan, Warisan dan APKO di Putrajaya tidak menangkap saya 1 tahun lalu secara kuku besi, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan tidak akan tumbang dan gulung tikar dengan sehina-hinanya seperti hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengajaran kepada ahli-ahli politik yang lain yang underestimate kuasa percaturan politik seorang penganalisis politik bebas yang paling powerful untuk menggulingkan sesiapa sahaja Perdana Menteri dalam negara Malaysia. Saya kekal menyokong mandat rakyat dan mandat yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang sah mengikut kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya kekal menyokong kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Saya tidak akan menyokong Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siam Mat Sabu, Syafiee Apdal, Pakatan Harapan, Warisan dan APKO yang telah menangkap saya dengan sangat zalim 1 tahun yang lalu. Hanya orang bodoh yang telah ditangkap secara diktator yang menyokong Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, Warisan dan APKO dalam sistem politik negara Malaysia. Dan saya bukan orang bodoh itu. Checkmate and game over. 100 kali Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siam Mat Sabu, Pakatan Harapan, Warisan dan APKO yang terus kempunan untuk menjadi kerajaan di Putrajaya. Terima kasih.